Isi kandungan bagi bahagian ini ialah pengenalan Kerajaan Jampangko, pembentukan negeri-negeri Selat, pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu bersekutu. Pengenalan. Sejak akhir abad ke-19 hingga tamat Perang Dunia Pertama, pemerintahan British bergilir antara Parti Liberal dan Parti Konservatif yang turut mempengaruhi dasar imperial terhadap tanah jajahan. Pentadbiran Lord Kimberley 1870 hingga 1874 mula melaksanakan dasar campur tangan di tanah Melayu bertujuan menguasai sumber bahan mentah untuk pelabuhan negeri-negeri Selat. Faktor utama campur tangan British adalah desakan saudagar, swasta dan pegawai kolonial yang tertarik dengan kekayaan hasil bumi negeri-negeri Melayu serta ketidakstabilan politik di Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. British turut bimbang tentang kemungkinan campur tangan Jerman di Selangor. Dari 1909 sehingga 1914, British memperluas kawasan ke Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor. Walaupun percubaan untuk menyatukan negeri-negeri ini di bawah Persekutuan 1896 gagal. Perjanjian Pangkor 1874 menjadi satu peristiwa penting dalam sejarah tanah Melayu, terutamanya dalam mengubah struktur politik dan ekonomi negeri. Keadaan huru-hara di negeri-negeri Melayu seperti Perak akibat Perang Larut dan konflik pembesar membuka jalan bagi campur tangan British. Faktor campur tangan British. Campur tangan British bukan hanya didorong oleh kepentingan perdagangan biji timah, tetapi juga konflik politik dalaman yang melemahkan negeri-negeri Melayu. Raja Abdullah yang tidak puas hati dengan kedudukannya meminta bantuan British untuk mengukuhkan pengaruhnya. Rundingan diadakan di atas kapal Pluto dengan Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Syarat utama ialah pelantikan residen British yang akan menasihati Sultan dalam hal pentadbiran negeri, menjadikan British kuasa dominan dalam politik dan ekonomi Perak. Perjanjian ini memberi kuasa penuh kepada British untuk mengawal pentadbiran Perak, termasuk pemungutan cukai dan pelantikan pegawai. Akibatnya, kuasa pembesar Melayu semakin lemah dan ekonomi negeri semakin dikuasai oleh pihak British. Selepas Perjanjian Pangkor, British memperkenalkan sistem residen yang mengawal seluruh pentadbiran negeri. Cukai-cukai baru diperkenalkan dan sistem pendaftaran tanah Melayu menjadikan dia boleh dijual beli dan telah membuka ruang pada pelaburan asing. Perjanjian Pangkor bukan sahaja mempengaruhi politik negeri Perak tetapi turut merubah struktur ekonomi dengan kehadiran British. Pembesar Melayu hilang kuasa mereka dalam pentadbiran ekonomi manakala British terus mengukuhkan kedudukannya di tanah Melayu. Baiklah, tajuk ketiga iaitu pembentukan negeri-negeri Selat. Fokus utama tajuk ini adalah tentang bagaimana kawasan-kawasan penting di alam Melayu seperti Pulau Pinang, Singapura dan Melaka disatukan di bawah pentadbiran British serta perkembangan pentadbiran dan ekonomi yang berlaku selepas itu. Untuk memahami pembentukan negeri-negeri Selat, kita perlu melihat kepada Perjanjian London atau Perjanjian British Belanda yang dimeterai pada tahun 1824. Perjanjian ini membahagikan alam Melayu kepada dua zon pengaruh. British mendapat wilayah-wilayah seperti Singapura, Pulau Pinang dan Melaka, manakala Belanda menguasai wilayah-wilayah lain. Inilah asas pembentukan negeri-negeri Selat. Seterusnya, negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat dibentuk pada tahun 1826 melalui penyatuan tiga kawasan utama iaitu Pulau Pinang yang ditubuhkan pada tahun 1786 oleh Francis Drake, Singapura yang diperoleh melalui perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman pada tahun 1816 dan Melaka yang diserahkan kepada British selepas perjanjian Inggris Belanda pada tahun 1834. Penyatuan ketiga-tiga ini di bawah pentadbiran British dikenali sebagai negeri-negeri Selat.
Yang ketiga, sistem pentadbiran awal. Pada mulanya, Pulau Pinang telah dijadikan presidensi keempat oleh Kerajaan India pada tahun 1805. Selepas Madras, Mumbai dan Benggala, Pulau Pinang mempunyai seorang Gubernur yang bertanggungjawab kepada Kerajaan India. Singapura pula ditubuhkan pada tahun 1816 dan selepas Raffles pulang ke England pada tahun 1824, ia terus diletakkan di bawah pentadbiran India. Melaka pula diletakkan di bawah pentadbiran langsung Kerajaan India selepas diserahkan oleh Belanda pada tahun 1824. Yang keempat, pusat pentadbiran negeri-negeri Selat. Pada peringkat awal, Pulau Pinang dijadikan ibu negeri pertama bagi negeri-negeri Selat. Namun, menjelang tahun 1832, pusat pentadbiran dipindahkan ke Singapura kerana kemajuan pesat yang dialami Singapura pada waktu itu. Manakala, Pulau Pinang mengalami kemerosotan ekonomi dan tidak mampu membiayai pentadbirannya. Kelima, pentadbiran negeri-negeri Selat selepas 1830. Pada tahun 1830, taraf presidensi negeri-negeri Selat diturunkan kepada residensi dan jawatan gubernur digantikan dengan residen. Namun, pada tahun 1832, jawatan gubernur digunakan semula untuk mentadbir negeri-negeri Selat. Setiap negeri mempunyai seorang timbalan residen seperti di Pulau Pinang dan Melaka. Keenam, masalah pentadbiran di bawah Kerajaan India. Walaupun negeri-negeri Selat berada di bawah pentadbiran British di India, terdapat beberapa masalah besar. Arah pentadbiran yang datang dari India mengambil masa yang lama untuk sampai. Selain itu, panduan dari India dihantar ke negeri-negeri Selat yang menjejaskan imej kawasan tersebut sebagai pusat perdagangan. Tambahan pula, kemasukan imigran Cina yang tidak terkawal menimbulkan masalah kekacauan, terutamanya melalui aktiviti kongsi gelap. Ketujuh, kempen pemisahan dari pentadbiran India. Pada tahun 1860-an, para pedagang British mula mendesak supaya negeri-negeri Selat dipisahkan daripada pentadbiran India dan diletakkan di bawah pentadbiran langsung London. Sebab utama desakan ini adalah kerana pegawai di India tidak memahami masalah tempatan di negeri-negeri Selat dan komunikasi yang lambat mengakibatkan kelewatan dalam membuat keputusan. Akhir sekali, pemindahan ke pentadbiran London 1867. Desakan ini akhirnya berhasil dan pada 1 April 1867, negeri-negeri Selat dipindahkan dari pentadbiran India ke pejabat tanah jajahan British di London. Negeri-negeri Selat juga diberikan status baru sebagai tanah jajahan British dan sebuah majlis perundangan ditubuhkan untuk mengubal undang-undang tempatan. Harry Ord dilantik sebagai gubernur baru, menandakan permulaan era baru dalam pentadbiran negeri-negeri Selat. Bagi tajuk ini pula, kita akan membincangkan tentang bagaimana British mula campur tangan dalam urusan pentadbiran negeri-negeri Melayu bermula dengan Perak dan bagaimana pengaruh ini merebak ke negeri-negeri lain seperti Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. British cuba berkali-kali untuk mempengaruhi Pahang. Usaha mereka gagal sehingga satu insiden pembunuhan di Pekan pada tahun 1888 dijadikan alasan untuk campur tangan secara rasmi. Di Negeri Sembilan, kekayaan hasil biji timah dan pertikaian politik antara pembesar membuka peluang kepada British untuk campur tangan, terutamanya di Sungai Ujong. British akhirnya menyokong Datuk Kelana sebagai pemerintah rasmi. Di Nanning, penghulu Dol Said menentang British apabila mereka cuba mengenakan cukai. Namun British berjaya menewaskan Dol Said dalam Perang Nanning pada tahun 1832. Di Selangor, keadaan yang huru-hara dengan kegiatan London mendorong British untuk campur tangan. Selepas beberapa serangan terhadap kapal British, Sultan Abdul Samad meminta Frank Swettenham dilantik sebagai residen. Akhirnya, pada tahun 1895, British berjaya membentuk Persekutuan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang menggabungkan Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan di bawah satu pentadbiran pusat British. Frank Swettenham dilantik sebagai Residen Jeneral yang pertama.
British memulakan usaha mereka melalui rundingan dan perjanjian, tetapi akhirnya menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negeri Melayu. Pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu adalah bukti kejayaan strategi mereka. British mula campur tangan di negeri-negeri Melayu Utara selepas Perjanjian Pangkor pada 1874. Sebelum ini, mereka sudah berjaya mengukuhkan kedudukan melalui negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu. Namun, pada masa yang sama, terdapat persaingan daripada kuasa-kuasa Eropah seperti Perancis, Jerman dan Rusia yang berlumba-lumba mencari jajahan baru di Asia Tenggara. Negeri-negeri Melayu Utara dan Johor menjadi tumpuan British kerana kawasan ini kaya dengan bahan mentah. Perkembangan ini menimbulkan kebimbangan bagi British terhadap ancaman kuasa asing lain. Pada 6 April 1867, British menjalinkan rundingan sulit dengan Siam. Dalam perjanjian ini, British mengiktiraf ketua Siam di negeri-negeri Melayu Utara dan berjanji akan melindungi Siam daripada ancaman kuasa asing lain. Sebagai balasan, Siam bersetuju untuk tidak menyerahkan wilayahnya kepada mana-mana pihak tanpa persetujuan British. Perjanjian ini berjaya menyekat pengaruh Jerman yang cuba menembusi Kedah. Pada 29 November 1899, British dan Siam menandatangani perjanjian sepadan untuk memperkukuhkan pengiktirafan British terhadap kekuasaan Siam di negeri-negeri Melayu Utara. Walau bagaimanapun, krisis Kelantan pada tahun 1900 menunjukkan hubungan tegang antara kedua-dua pihak. Bagi menyelesaikan isu ini, British mencadangkan pelatihan penasihat di Terengganu dan Kelantan untuk membantu menguruskan hal pentadbiran. Melalui perjanjian pada tahun 1902, British mengiktiraf pengaruh Siam terhadap Kelantan dan Terengganu. Dalam perjanjian ini, Sultan Kelantan dan Terengganu tidak dibenarkan membuat keputusan berkaitan hubungan luar atau pemberian konsesi kepada kuasa asing tanpa merujuk kepada Siam. Namun, Terengganu berjaya mengekalkan hubungan tradisional dengan Siam dan cuba mengelak pengaruh langsung dari British. Pada 10 Mac 1909, Perjanjian Bangkok ditandatangani antara British dan Siam. Melalui perjanjian ini, Siam menyerahkan hak pentadbiran ke atas Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis kepada British. Ini membuka jalan bagi British melantik penasihat di negeri-negeri Melayu Utara. Namun, yang menarik, sultan-sultan negeri ini tidak dilibatkan dalam perundingan perjanjian tersebut, menyebabkan mereka membantah tindakan ini. Perjanjian Bangkok 1909 menandakan kejayaan British dalam memperkukuhkan pengaruh mereka di tanah Melayu, khususnya di negeri-negeri utara. Hubungan lama antara negeri-negeri Melayu Utara dengan Siam terputus dan British kini mempunyai kuasa penuh ke atas negeri-negeri ini. Perjanjian ini menjadi kemuncak imperialisme British di semenanjung tanah Melayu. Tindak balas masyarakat tempatan terhadap British. Antara isi kandungan yang akan dikupas dalam tajuk ini ialah pengenalan, perjuangan mengembalikan Kedah, perjuangan Dol Said, perjuangan Datuk Maharaja Lela, perjuangan Yam Tuan Antah, perjuangan Tok Gajah dan Mat Kilau, akhir sekali perjuangan Datuk Bahamen. Pengenalan. Tanah Melayu terletak di kawasan strategik perdagangan antara timur dan barat serta kaya dengan sumber alam seperti rempah, biji timah dan hasil hutan. Kedudukan ini menarik perhatian kuasa asing seperti Portugis, Belanda, British dan Jepun, dengan British menjajah paling lama. Penjajahan British menekan penduduk tempatan dan menggugat kuasa pembesar yang mencetuskan penentangan oleh tokoh-tokoh seperti Dol Said, Datuk Bahaman dan Tok Janggut. Antara faktor utama penentangan adalah kehilangan kuasa mentadbir dan hak memungut cukai, seperti yang berlaku kepada Dol Said di Nanning dan Datuk Bahaman di Pahang. Selain itu,
British memperkenalkan undang-undang yang membebankan seperti di Terengganu yang menekan golongan petani. Campur tangan British dalam adat resam tempatan seperti pengharaman perhambaan oleh J.W.W. Beach di Perak juga mencetuskan kemarahan. Tokoh-tokoh tempatan seperti Datuk Maharaja Lela bangkit berdentang bagi mengembalikan kedaulatan dan memperjuangkan hak rakyat. Pergi kepada tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajah yang pertama iaitu perjuangan mengembalikan Kedah. Pada abad ke-19, Kedah berada di bawah ancaman kuasa asing, terutama dari Siam. Perang Kedah-Siam juga dikenali sebagai Perang Musuh Bisik, berlaku antara tahun 1821 hingga 1839. Kota Kuala Kedah menjadi benteng utama pertahanan negeri Kedah. Namun, kota ini akhirnya ditawan oleh tentera Ligo dan Siam. Pada masa itu, banyak meriam Kedah dirampas dan dibawa ke Nakhon Si Thammarat yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan Ligo. Yang kedua, sejarah kerajaan negeri Kedah. Kedah adalah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad kedua Masihi. Menurut catatan sejarah, Kedah dikenali dengan pelbagai nama seperti Kalah Bar atau Qadah. Kedudukan strategik Kedah dalam laluan perdagangan antarabangsa menjadikannya penting dalam pelayaran. Penduduknya, terutama orang Melayu, terlibat dalam perniagaan dan pelayaran. Sebelum perang dengan Siam, Kedah mempunyai kedudukan yang kuat di rantau ini. Penaklukan Siam ke atas Kedah pula bermula pada tahun 1821. Semasa pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II, Siam menyerang Kedah kerana Sultan enggan mematuhi arahan Siam untuk menyerang negeri Melayu lain seperti Patani dan Perak. Serangan ini dipimpin oleh Raja Ligo dan angkatan 7,000 tentera. Kesan daripada serangan ini sangat teruk. Rakyat Kedah mengalami penderitaan yang hebat dan sistem pemerintahan Kesultanan Kedah tergugat. Yang keempat, penentangan rakyat tempatan. Rakyat tempatan, khususnya golongan bangsawan dan para pemimpin, mula menentang penjajahan Siam. Namun, mereka kurang bersedia dari segi pertahanan dan ketenteraan. Penentangan awal yang dipimpin oleh Bendahara dan Laksamana gagal. Ramai rakyat Kedah, termasuk wanita dan kanak-kanak, ditawan oleh Siam. Keadaan ini menyebabkan penderitaan berpanjangan kepada rakyat Kedah. Seterusnya, tindak balas masyarakat Kedah. Penentangan seterusnya dipimpin oleh beberapa bangsawan Kedah seperti Tunku Abdullah dan Tunku Kudin. Tunku Abdullah berjaya menawan kembali kota Kuala Kedah dengan bantuan 3,000 tentera. Namun, ia hanya bertahan selama 3 bulan sebelum Siam menawan semula dengan bantuan British. Tunku Kudin yang merupakan anak saudara Sultan Ahmad Tajuddin turut melakukan serangan berjaya. Namun, beliau akhirnya terkorban dalam pertempuran dengan Siam. Akhir sekali, pada tahun 1838, penentangan mencapai kemuncaknya di bawah pimpinan Tunku Muhammad Saad. Beliau berjaya menawan semula selatan Kedah, kota Kuala Kedah dan bahkan menyerang Songkla. Namun, Siam sekali lagi mendapat bantuan British dan berjaya menguasai semula Kedah. Walaupun begitu, semangat penentangan rakyat Kedah akhirnya memaksa Siam untuk berdamai. Pada tahun 1842, Kedah dikembalikan kepada Sultan Ahmad Tajuddin, walaupun dengan pemisahan wilayah seperti Perlis, Setul dan Kubang Pasu. Kesimpulannya, penentangan Kedah Siam memperlihatkan betapa teguhnya semangat perjuangan rakyat Kedah dalam mempertahankan kedaulatan negeri mereka. Walaupun Kedah berada di bawah cengkaman Siam untuk tempoh yang lama, akhirnya melalui penentangan yang berterusan, Kedah dikembalikan kepada Sultan. Sehingga hari ini, kita dapat melihat hubungan budaya antara masyarakat Melayu dan Siam yang wujud akibat sejarah panjang ini. Perjuangan Dol Said.
Latar belakang. Dul Said atau nama sebenarnya Abdul Said merupakan seorang pemimpin yang berani dan disegani dalam sejarah Melaka. Beliau lahir pada tahun 1773 dan meninggal pada tahun 1849. Pada usia 26 tahun, beliau dilantik sebagai penghulu Naning yang ke-9. Dul Said berasal dari suku Semelenggang dan memainkan peranan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Naning daripada penjajahan British. Antara beberapa faktor penentangan Dul Said ialah Dul Said memimpin penentangan terhadap penjajahan British kerana beliau menolak dakwaan bahawa Naning adalah sebahagian daripada Melaka berdasarkan penjanjian British Belanda. Bagi Dul Said, Naning adalah negeri yang bebas dan tidak tertakluk pada undang-undang British. Beliau juga menentang peraturan cukai British yang mewajibkan Naning membayar 1/10 daripada hasil pertanian dan 400 gantang padi setiap tahun. Selain cukai, Dul Said menentang undang-undang British yang melarang penghulu membicarakan kes jenayah. Baginya, ini mencabar adat resam Melayu dan mengganggu kuasa pemimpin tempatan. Meskipun diancam akan kehilangan jawatannya, Dul Said tetap berpegang teguh dengan pendiriannya dan terus bertindak sebagai pengadil dalam satu kes pembunuhan di Naning. Penentangan Dul Said mencapai kemuncaknya dalam pemberontakan Naning yang berlaku antara tahun 1831 hingga 1832. Beliau memimpin pasukan Melayu dari pelbagai daerah untuk menentang pasukan kolonial British. Dul Said mempertahankan hak Naning terutama dalam isu cukai dan menentang pengambil alihan tanah oleh British. Perpaduan masyarakat Melayu memainkan peranan penting dalam perjuangannya. Dan kesan daripada perjuangan Dul Said itu ialah telah memberi inspirasi dan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat tempatan. Walaupun beliau akhirnya menyerah diri, Dul Said diingati sebagai simbol keberanian dan keteguhan hati dalam melawan penjajahan selepas menyerah. Beliau diberi pencen dan sebidang tanah di Melaka. Namun, kisah perjuangannya tetap menjadi inspirasi bagi generasi akan datang. Kesimpulannya, Dul Said bukan sahaja seorang pemimpin yang mempertahankan kemerdekaan Naning, tetapi juga simbol keteguhan semangat rakyat tempatan dalam melawan penjajahan. Walaupun tewas, perjuangannya meninggalkan impak besar terhadap kesedaran rakyat dan hak asasi kesedaran rakyat akan hak asasi dan kedaulatan negeri mereka. Dul Said kekal sebagai inspirasi kepada generasi akan datang dalam mempertahankan keadilan dan kebebasan. Perjuangan Datuk Maharaja Lela. Sebelum kita masuk ke topik utama, mari kita fahami sedikit latar belakang kedatangan British ke Tanah Melayu telah mencetuskan banyak penentangan di kalangan masyarakat tempatan. Salah satu peristiwa penentangan yang terkenal berlaku di Pasir Salak Perak. Tokoh utama dalam penentangan ini adalah Datuk Maharaja Lela atau nama sebenarnya Pandak Lam. Beliau merupakan salah seorang pemimpin yang berani dan dihormati dalam kalangan pembesar Perak. Datuk Maharaja Lela memegang jawatan tertinggi dalam kalangan orang besar Lapan yang menjadikannya tokoh penting dalam struktur pemerintahan tradisional Perak. Beliau dari keturunan Bugis dan mempunyai darah kepahlawanan yang mengalir dalam dirinya. Selain itu, kerana pengetahuan agamanya yang luas dan kepribadian yang tinggi, beliau dilantik sebagai mufti Perak. Keberanian dan ketegasan beliau dalam menentang British menjadi simbol perjuangan rakyat Perak. Datuk Maharaja Lela juga tidak berjuang bersendirian. Gerakan penentangan terhadap British ini disokong oleh golongan bangsawan dan rakyat jelata. Beberapa tokoh lain yang turut bersama beliau termasuk Datuk Sagor, Ngah Kandin
dan Raja Abdullah. Perjuangan mereka sangat teratur dan perancangan yang teliti membolehkan mereka melancarkan serangan terhadap British dengan berkesan. Punca utama perentangan ini adalah kelemahan Perjanjian Pangkor pada tahun 1874 yang gagal menyelesaikan perebutan tahta Perak. Pembesar dan rakyat Perak tidak mengiktiraf Raja Abdullah sebagai Sultan kerana mereka masih melihat Raja Ismail sebagai Sultan yang sah. Tambahan pula, British memaksa pengenaan cukai yang dianggap membebankan rakyat, yang akhirnya membawa kepada pembunuhan Burj pada tahun 1875. J.W.W. Burj, residen British yang pertama di Perak, juga menjadi faktor utama perentangan. Burj tidak memahami dan tidak menghormati adat resam Melayu. Antaranya, tindakan yang paling mencetuskan kemarahan ialah pengharaman sistem perhambaan yang dianggap melanggar adat Melayu. Sikap degil Burj dalam mengenakan perubahan tanpa memikirkan kesan kepada pembesar dan rakyat Perak menjadikan beliau sasaran kemarahan mereka. Tindakan Sir William Jervois yang menggantikan Andrew Clark sebagai Gubernur Negeri-Negeri Selat turut memperburuk keadaan. Beliau mahukan pentadbiran British dijalankan secara langsung di Perak dan memaksa Sultan Abdullah menandatangani perjanjian dan menyerahkan kuasa kepada British. Ini menyebabkan pembesar Melayu hilang kuasa mentadbir negeri yang membangkitkan perentangan lebih besar di kalangan mereka. Datuk Maharaja Lela memainkan peranan penting dalam merancang pembunuhan J.W.W. Burj dalam satu mesyuarat di rumahnya. Keputusan untuk membunuh Burj dicapai dengan beberapa strategi yang dicadangkan. Akhirnya, Pandak Indut, wakil Datuk Maharaja Lela, menikam Burj ketika beliau sedang mandi di rakit. Pembunuhan ini menjadi simbol perentangan terbuka terhadap campur tangan British di Perak. Akibat dari perentangan ini, Datuk Maharaja Lela dan rakan-rakannya seperti Datuk Sagor dan Pandak Indut dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Sultan Abdullah dan Ngah Ibrahim pula dibuang negeri ke Pulau Seychelles. British mengambil tindakan tegas untuk menghapuskan kebangkitan di Perak yang menegaskan kehadiran mereka sebagai kuasa penjajah yang dominan. Antara kesan perentangannya ialah walaupun perentangan ini akhirnya ditewaskan, kesannya tetap besar. Penindasan British terhadap pemimpin tempatan memperkuat semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Datuk Maharaja Lela dianggap sebagai simbol kepahlawanan dan perjuangannya menjadi inspirasi kepada generasi seterusnya untuk menentang penjajah. Datuk Maharaja Lela dan perjuangannya menentang British di Perak bukan sahaja satu peristiwa sejarah penting, tetapi juga pengajaran tentang pentingnya mempertahankan hak dan kedaulatan negara. Kisah beliau mengingatkan kita tentang keberanian dan semangat juang untuk mempertahankan maruah bangsa.